Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang sempat melayari laman ini. Doa saya semoga saudara bahagia bersama keluarga dan selamat menjalankan ibadah berpuasa. Apa khabar saudara Ediksi Diksi, saudara Mustafa Ilyas, saudara Mat Azizi Azmi, Salam, saudara Khairul Pak Lang, saudara Ramzul Zul, apa khabar? Syekh Rizal Hussein, Muhammad Khalil, Fu Wee, how are you Fu? Jamaluddin Omar, Faizal Acoy, Ruby Dim, apa khabar Bi? Doa saya sentiasa mendoakan kebahagiaan Bi bersama pasangan, Nenek Porak, saudara Empat Tulang Kering, saudara Amir Daulah, saudara Hafi Ikwan, apa khabar? Saudara Roslin Bat, saudara Mak Razi Abdul Rahman, saudara Kamal Awang, Muhammad Khalil, saudara Khairul Anwar, Jaka Leng Lung, Hamidah Ahmad, Emi Ros, Dr. Ahmad Umaizi, apa khabar dok? Saudara Samsudin Mak Zain, Puan Salbiah Omar, Waalaikumsalam, Nuradah Kamarudin, Openg Tamu, Badrin Abu Bakar, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabar aku? Semoga sihat di Sungai Petani ya. Cik Mendan, saudara Abu Samah, Samad Berjuang, saudara Muhammad Safari, Halimah Hashim, saudara Muhammad Isya, Muhammad Nazib, Roslan Mak Yatim, Rizal Aziz, Zainal Abidin. Salam dari Sibu Sarawak. Oh, saudara Zainal dari Sibu Sarawak ya. Seriau saya dari Sibu ni. Nuraidah Kamaluddin, apa khabar? Amaluddin Segi, Muttalib Maknun, Ahmad Nazri, Rusnah Mak Yusuf, Mak Raziz Bob, Nash Johorian, Nas ni orang Johor ya, saudara Samsul Anwar, saudara Azam Kharir dan teman-teman yang lain yang sudi hadir dalam pertemuan kita sahabat malam, saudara Kharir, saudara Rozi Johari, Mawar Merah. Saya mohon maaf sekarang ni saya ingin memberi pencerahan tentang kedudukan COVID ya, saudara Muhammad Azmi Mak Ali dari Kelantan ya. Dan yang saya perlukan daripada saudara lain tidak adalah like and share supaya pencerahan saya malam ini saya dapat berkongsi bersama sebab mereka faham kedudukan suasana negara kita hari ini ya. Hari ini tanggal 11 Ramadan, dah 12 hari dah kita mengerjakan ibadah. Bi, apa khabar? Kita mengerjakan solat tarawih sambil kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa kepada Allah SWT agar dilimpahkan kebahagiaan, segeralah dihindarkan, diusirkan virus corona ini. Hari ini juga adalah tanggal 23 April 2021, nampak gayanya masih lagi berlegar. Kes terbaru 2,847. Semalam 2,875, masih tidak berkurangan. Bagi saya tidak ada kekurangan. Dan jumlah kematian hari ini adalah 8 orang. Jadi jumlah keseluruhannya 1,415. Di Sabah ada penurunan, alhamdulillah. Turun balik 82 orang, di Labuan kekal 3 orang. Di Sarawak inilah yang agak menggusarkan kita ya, sebab tinggi sangat. Warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona hari ini terlalu tinggi, iaitu 717 orang. Apakah kerana menghampiri musim-musim untuk menganjurkan atau mengadakan pilihan raya umum di negeri Sarawak, maka COVID-19 mendadak. Semalam 474, hari ini 717. Berdoalah kita supaya teman-teman kita di Sarawak itu terhindar daripada dijangkiti oleh virus corona. Dan pesan saya, pastikan menjaga kebersihan diri dan keluarga serta menjaga penjarakan sosial. Apa yang dapat kita lakukan adalah untuk menjaga diri kita. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita supaya virus corona tidak terus merebak di Sarawak. Di Kedah, alhamdulillah ada penurunan, semalam 91, hari ini 44. Di Pulau Pinang, alhamdulillah. Combi, Mami, bagus tu. Semalam 144, hari ini 89. Semoga dia punya jumlah itu berturunan, terus turun sebab dekat-dekat dengan raya dah ni. Di Perak, semalam 49, hari ini 45. Di Selangor meningkat begitu ketara sekali, iaitu semalam 633, hari ini 748. Ya, artinya sudah 3 hari berturut-turut jumlah virus corona ini peningkatan jangkitannya di negeri Selangor. Di wilayah Persekutuan masih lagi angka yang tidak menyenangkan, iaitu semalam 332, hari ini 302.
Di Putrajaya juga ada peningkatan, semalam 10, hari ini 14. Di Negeri Sembilan ni, gapo demo deh. Macam mana di Negeri Sembilan ni tiba-tiba saja dari 55 dia meningkat berdebuk sampai 105. Wari. Kau mana ni? Jangan duk merayap ni teman-teman sini. Kita mendoakan supaya warga Negeri Sembilan terhindar daripada virus corona. Sebab hari ni ada 105. Di Melaka kekal 42. Di Johor ada penurunan tapi masih lagi 100 ke atas. Iaitu semalam 169, hari ini 130. Di Pahang pula ada peningkatannya. Ya, Puan Hafazah Izzat Ibrahim. Di Pahang semalam 29, hari ini 39. Di Terengganu alhamdulillah susut setengah. Semalam 22, hari ini 11. Di Perlis, tahniah warga Perlis, masih sifar virus corona kosong, tak ada jangkitan hari ini di Perlis. 2 hari berturut-turut kekal kalah rentaknya. Cuma di Kelantan walaupun ada kekurangan, semalam 662 tetapi hari ini 476. So Cik, Mek, Awek, saing-saing semua belaka dah. Jaga kesihatan kita, jaga kebersihan diri, pastikan penjarakan sosial. Tak perlu pergi ke pasar Ramadan buat masa saat ini. Iaitu Syarifudin Syarif, betul, stay safe. Sentiasa menggunakan apakah benda Allah tu saya nyebut pun tak tahulah, untuk mencuci tangan sentiasa ya. Man, okey man. Itulah laporan yang dapat saya berikan setakat ini tentang kedudukan virus corona di seluruh negara. Di Zuki Zabani, harap kita boleh research negara-negara lain. Itulah sebab sekarang ini saya amat khawatir kerana melihat daripada laporan di internet, itu di India khususnya, gambar-gambar daripada yang kita lihat, ada orang tumbang begitu saja. Dan hari ini rekodnya adalah 315,000 pada hari Selasa, hari Khamis semalam lah ni 315,000 warga India dijangkiti virus corona. Dan saya melihat warganya yang berjalan di tengah tepi jalan, turun daripada teksi terus tumbang jatuh. Mayat-mayat bergelimpangan di India, di Mumbai dan sebagainya. Janganlah perkara itu menjangkit kita. Sebab itu sebagaimana yang disarankan oleh Datuk Seri Najib semalam, dia kata sepatutnya kita kuarantin. Mana-mana warga India datang ke Malaysia ini, bukan kita tak bagi masuk, tapi kita pastikan mereka menjalani kuarantin selama 14 hari. Inilah sahaja yang dapat kita lakukan setelah dia disahkan tiada yang membawa sebarang virus corona ini, barulah diizinkan berada di bumi tercinta ini, saudara ya. Sebab tinggi sangat ni. Di England memang dia tutup pintu dah untuk warga India, begitu juga di Pakistan. Baik, saudara, itu kedudukan virus corona. Saya juga ingin mohon maaf semalam ya, sebab waktu saya beri pencerahan saya dihack dan saya tidak dapat berkomunikasi dengan saudara. Jadi bila saudara menghantar kiriman, saya tak boleh menyantuninya. Dia terhenti tiba-tiba, tak tahulah. Saya tak tahu kenapa mereka melakukan itu untuk saya. Saya bukannya nak marah semua orang. Saya memberi pencerahan, ya. Bukannya kita nak meletakkan kesalahan pada sesiapa. Ya. Saudara, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menjadi pembuka kepada pintu kebaikan dan menutup kepada pintu keburukan. Dan sesungguhnya di antara manusia juga ada yang menjadi pembuka pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Jadi beruntunglah orang yang Allah jadikan dirinya sebagai pembuka kepada pintu kebaikan melalui tangannya sendiri. Dan celakalah orang yang menjadi pembuka pintu keburukan melalui tangannya sendiri. Jadi baginda Rasulullah sentiasa mengingatkan kita supaya sentiasa melakukan tindakan yang baik-baik, berbicara yang baik, dan menyantuni masyarakat. Tunjukkanlah itu Islam itu ad-din. Islam itu adalah satu way of life, cara kehidupan. Kita bukannya agama yang orang kata begitu mendadak, tidak ada kesabaran dan sebagainya. Kita menyantuni semua agama, semua warga yang walaupun mereka beragama bukan beragama Islam, tapi kita ada ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Kamu boleh bercerita tentang agama kamu, aku dengan agamaku, dengan peganganku. Dan kamu boleh ceritakan, tapi aku tidak terpengaruh dengan agama kamu. Dan aku juga tidak memaksa kamu untuk menyertai agamaku. Kerana bagi kita, agamamu, agamaku, agamaku. Ada batas sempadannya. Jadi di sinilah saya mengharapkan kita berpegang kepada ayat-ayat suci yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW untuk kita hayati. Islam is a way of life. Islam itu ad-din, satu kehidupan. Ya, saudara? Baik, selepas saya memberi sedikit tazkirah pendek, jangan lupa, hari raya dah dekat, kita berniaga, saudara. Yang hampir sekarang ni e-commerce. Jadi saudara boleh berhubung dengan Azhar 0113304141. Kalau saudara nak mewawarkan produk saudara, saya nampak banyak ada kiriman-kiriman dalam wall apa semua tu. Kenapa tidak berhubung dengan Azhar untuk saya mewawarkan produk saudara? Ada macam-macam, ada rempah ratus untuk sambal lah, untuk ini apa rendang, untuk kari dan sebagainya. Tak ada masalah, saya boleh mewawarkan. Berhubung dengan Azhar 0113304141. Tapi bila berhubung dengan Azhar, jangan lupalah produk hasil ibunya, iaitu rendang tuk dan bahulu berdal. Ini dekat-dekat nak raya ni. Sila saudara. Harganya tetap sama, walaupun harga di pasaran daging ayam terlalu tinggi. Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Siti Fareha. Siti Fareha 017-711-4300. 017-711-4300 untuk saudara memesan supaya diwawarkan produk saudara, ataupun untuk mendapatkan kiriman darinya, iaitu dendeng manis Siti Fareha. Saya saban hari bila saya berbuka puasa, makan kanji dah cukup. Tapi ada dia punya dendeng manis Siti Fareha. Sedap. Ini saya boleh bagi recommend lah. Pinggarap. Tu produk menantu saya lah kan. Kalau Pak Mentua tak puji menantunya, siapa pula nak puji ya? Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Ini untuk mendapatkan pesanan buah-buahan segar daripada luar negeri. Harga di bawah pasaran. Masuklah ke rumah dan sebagainya. Dan saudara boleh juga menyantuni produk kelapa sejati, iaitu penghasilan saudara Roslan Ishak di talian 019-691-4248. 019-691-4248. Ya, saudara ini Roslan menghasilkan kerisik, kemudian cuka kelapa. Ini untuk membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eczema. Saya cuma terfikirlah bahawa zaman dulu-dulu, zaman saya kecil-kecil dulu, banyak dekat-dekat estate tu ada dijual ke todi ataupun nira. Saya yakinlah mungkin itu juga antara bahan yang sesuai diminum untuk, jangan minum lebih lah. Kalau minum todi ni itu agak melelong lah ya. Tapi kalau nira kelapa rasanya sesuai untuk, rasanya masa itu mungkin tidak ada vaksin untuk anti malaria. Cuba saudara cuba. Why not kita cuba? Sebab itu amalan saya minum air kelapa, badan segar, dan nampak gayanya masih sihat lagi lah ya saudara ya. Begitu juga saudara, jadi jangan lupa ya saudara Roslan Ishak 019-691-4248. Produknya adalah kelapa sejati. Dan daripada toko jamu Kemaman, ini toko jamu Kemaman, sahabat saya saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan beliau 019-917-0449. 019-917-0449. Dan hari ini saya ingin memberi penjelasan tentang aroma terapi Auni Lotion Oil. Dia. Harga saya tak boleh sebut di sini ya, sebab kalau saya bagi tahu harga berapa, saya melanggar syarat-syarat daripada Facebook ataupun YouTube. Tak boleh sebut harganya. Saudara boleh berhubung dengan beliau. Itu aromaterapi Auni Lotion ini adalah ekstrak daripada kayu manis dan bunga cengkeh. Ia untuk melegakan sesama, batuk, sakit tekak, sakit kepala, dan membantu untuk merawat sakit lutut dan sendi, asma, penat atau lelah. Ia turut membantu merawat resdung dan sesuai untuk masaj ataupun urutan untuk mereka yang kena stroke ataupun yang selepas bersalin. Jadi bauan aromaterapi kayu manis dan cengkeh ini amat menyegarkan. Ya saudara, jangan lupa
boleh berhubung dengan saudara Zul, sebab siapa yang beli dia kata ada special pula, dia kata ni bam gatal plus. Ini bam gatal plus, bukan orang gatal saja ya. Bam ini untuk rawatan kalau kita ada sakit-sakit, gatal-gatal, celah-celah antara jari-jari tangan kita atau jari kaki kita. Itu apa produk daripada saudara Zul. Boleh saudara berhubung dengan beliau, toko jamu Kemaman 019-917-0449. Saya mendoakan agar perusahaan saudara Zul ini diberkati dan maju, terus maju. Carilah rezeki dengan cara yang terbaik. Saudara. Baik. Usai e-commerce. COVID sudah, tazkirah sudah, e-commerce sudah. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan menyuarakan persoalan ini kerana selagi ia tidak tuntas, selagi tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, maka menjadi tanggungjawab saya juga bersama dengan saudara mewawarkan keadaan masalah rakyat. Pertama, tentang apa ini moratorium, guna kumpulan wang simpanan pekerja. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menanti titah yang di Pertuan Agong. Menanti titah yang di Pertuan Agong. Sebelum saya memberi pencerahan persoalan apa yang saya maksudkan menanti titah yang Pertuan Agong ini, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Salam Dato' UMNO dulu, kini dan selamanya. Parti terbaik, Jaka Serigala. Ya, saudara. Saya bersama dengan saya. Sebab itu saya kekal. Kita kalah, kita setia. Kita menang, kita bahagia. Jadi, apa kata Pak Nazir? Dari Kayang ke Kuala Kedah, bertemu Pak Leman, kawan lama. Tiada yang lebih indah jika teman ketawa bersama. Rasanya ni saya dah sonton semalam rasanya ni. Oh, ya. Kita minta maaf saya pantun ni setelah pun saya baca Pak Nazir semalam. Jadi saya baca yang baru lagi, iaitu lemak geti goreng tertuka, sedap rasanya berteman nasi. Puak minoriti, monopoli kuasa, mana letaknya dikata demokrasi. Rupanya Pak Nazir ini dalam diam dia pun memahami apa yang saya katakan, bahawa kesengsangatan dalam demokrasi. Yang minoriti menguasai yang majoriti. Itulah cara Pak Nazir menyindir ataupun menyentuh melalui pantunnya. Iaitu katanya puak minoriti memonopoli kuasa. Mana letaknya yang dikatakan demokrasi. Guna kata Pak Nazir lagi, padi pulut ditanam Pak Yusof ala kadar 5 jember. Disumbat mulut, otak dibasuh, tidak sedar menjadi hamba. Jadi bagi mereka yang menerima wang, menerima suapan, jadi kena ingat itu. Mulut kita disumbat, otak kita dibasuh, tapi tanpa kita sedar, akhirnya kita akan menjadi hamba. Itulah apa yang catatan yang saya dapat daripada Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir dari Perlis dengan pantun yang cukup indah, bahasanya penuh dengan pengertian, ya. Dan begitulah orang Melayu kita ni, kita menyindir dalam pantun dan bersloka. Peringatan saya tetap akan saya beri peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke dalam channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi untuk itu sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau ke semua komen tulis di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri. Ya, macam malam tadi lah. Komen saudara saya tak dapat baca. Tapi bila setelah saya santuni, usai pencerahan saya, nampak banyak rupanya. Nak buat macam mana? Dia orang hacking. Mereka ganggu kita. Tak apalah, bulan baik ni kita berlapang dada lah. Orang nak buat kita buat lah. Ya saudara, sebab bagi saya sekarang ni kedudukan rakyat semakin tersepit. Ini saya ingin memberi sedikit santunan. Sebab saya lihat dalam YouTube dan juga dalam internet malam tadi dan hari ini amat menyedihkan. Suasananya amat menyedihkan bila saya melihat segerombolan penguasa, tapi saya tak tahu macam daerah mana, pakaiannya serba biru. Mungkin daerah Shah Alam agaknya ataupun di negeri Selangor. Ya, saya melihat segerombolan penguasa ni dia menyerang seorang peniaga air batu.
Sebab ada juadah-juadah yang dijual, yang diletakkan berhampiran dengan tempat dia menjual air batu. Tapi kenapa dia saja diserang? Mungkin saya rasa mungkin dia tak dapat lesen, mungkin dia tak dapat kebenaran. Di sinilah saya katakan perlunya ada budi bicara. Di mana letaknya jiwa mereka? Jadi penguasa ni kena ingat, anda lakukan penganiayaan pada orang yang berusaha untuk mencari rezeki sekupang dua. Di sinilah saya katakan bahawa letaknya, pentingnya bapa-bapa menteri, mak-mak menteri kita ni, mereka perlu melihat, bukan hanya duduk di kursi empuk. Zuraida Kamarudin, jangan bercakap soal anda nak bertanding sana, bertanding sini saat anda menjadi menteri kerajaan tempatan. Kerana kuasa Majlis Pembandaran ini duduk di bawah kementerian anda. Pastikan perkara ini tak berlaku. Saya nampak saban hari ada je keluar benda ni. Kuasa datang, rampas barang orang. Yang saya sedih tu bukan pasal apa, sebab saya tengok ada 3 jenis air tu ditolak, tumpah habis begitu. Saya hampir menitiskan air mata saya melihat begitu. Begitulah bangsa saya dilayan oleh bangsa saya sendiri. Nak cari rezeki di bumi sendiri pun tak boleh. Saya amat sedih. Dan saya tak boleh terima perlakuan sebegini. Orang nak cari rezeki bulan baik, bulan puasa, niaga, berapa sen sangat keuntungannya pun. Mungkin, saya yakin mungkin. Ataupun apa yang berniaga itu, anak muda itu tidak mempunyai permit. Kalau tak ada permit, usahakanlah bagi. Jadi saudara Rofi, rakyat mana tu? Itu yang saya tak dapat sebab saya tak tahu di mana dia punya ni. Tapi saya tengok pakaian uniform penguasa itu berbaju biru. Kalau baju biru, serba biru, dan tak silap saya, sama ada Ampang ataupun di Shah Alam ataupun adalah negeri Selangor. Saya sedih kadang begitu bila saya melihat gambaran begitu. Janganlah. Jadi Zuraida Kamarudin turun bagi tahu pada semua ini YDP saat orang nak berniaga, orang nak cari rezeki ni. Saya blogan ni teruk tutup, memang teruk. Saya hampir menitiskan mata. Saya dapat menggambarkan perniagaan hari itu lingkup habis, hangus, modal dia segala bekas air itu rosak dan hampir-hampir saja menjadi pergaduhan. Yang bergaduhnya sama Melayu. Orang lain tengoklah, orang lain ketawakan kita. Inikah warisan merdeka? Inikah generasi merdeka yang diperjuangkan oleh tu nenek kita yang dahulu? Sebab itu saya tengok pada kita, saya kata kalaulah lahir semula para pejuang bangsa kita yang mengorbankan darah, air mata dan nyawa mereka untuk menuntut kemerdekaan. Inikah caranya kita melayan anak bangsa kita dalam keadaan susah nak cari rezeki? Duit tak ada. Yang itu saja modal yang dia boleh buat. Mungkin saya katakan, mungkin dia tidak mempunyai saya tak tahulah yang ini di wilayah Pakistan, tapi saya lihat ini uniform itu, saya rasa ini di Selangor. Ya, saya susah sangatlah orang kita nak berniaga, nak cari rezeki. Bukan merompak, bukan menyamun, bukan jual dadah, bukan menipu, bukan scammer. Dia jual air balang tu. Tak ada hati perut landa semua. Ya Joey, anak kecil mengan api, terbakar hatinya yang sepi. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Ini yang saya marah. Saya tetap hafal lagu warisan itu. Itu menjiwai dalam jiwa saya. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda akibat sengketa sesama kita. Cinta lenyap di alam maya. Itu keadaannya. Saya baca lagi. Indahnya bumi kita ini, warisan berkurun namanya, tapi hasilnya mengalir ke tangan yang lain. Pribumi merintih sendiri. Akhirnya pribumi nak meniaga air pun kena buang begitu. Saya tak mohon, ni saudara awal-awal ni saya dah menyerap dia tengok benda begitu. Video yang ada tutup video lama tu, saya tak tahulah saudara Walid. Sama ada ini video lama atau baru, tapi dah naik benda begitu, saya terpancing dalam keadaan sekarang ni. Ya saya nak minta supaya menteri Kementerian Kerajaan Tempatan, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan mesti pastikan benda ni, keluarkan satu kenyataan kepada semua YDP. Jangan diganggu warga Muslim yang nak berniaga. Cuba berurus dengan mereka. Kalau perlu diberi permit, beri mereka permit. Ini keadaannya. Jangan anda buat begitu. 3 hari lepas tengok orang berniaga temikai, habis dia punya buah-buahan itu. Ya, saya lihat satu-satu macam mana Melayu nak maju kalau macam ni betul. Ini keadaannya saudara. Yang amat menyedihkan saya. Ini saya tengok ni saudara Syahirun Yu Onga. Dia kata, Assalamualaikum Tok. Dia kata, boleh ke Datuk kupas sikit mengenai air sinar
Kalau boleh, utarakanlah pembayaran untuk bulan April dan bulan ini dibayar sekaligus. Memandangkan Asinar kategori 1 dan 2 tinggal 2 bulan je lagi. Ini pun satu hal lagi. Mana tak dapat lah, tak dapat. Orang penyimpan yang menyimpan dalam kumpulan wang simpanan pekerja nak keluar duit sendiri. Nak menghadapi musim perayaan, nak menghadapi bulan Ramadan ini. Fikirlah. Sebab itu saudara Mat Marzan Salim pula dia kata, tu wang kumpulan simpanan pekerja dah tak ada ke, dia tanya. Isi saya tak keluar sampai sekarang, dah 3 minggu. Belum lagi keluar duitnya katanya. Sedangkan istrinya berusia 56 tahun. Sudah boleh keluar dah. Ini gambaran yang saya dapat. Jadi kita mengharapkanlah warga-warga yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja, tolonglah, bantulah anak bangsa kita yang dalam keadaan kesempitan sekarang ni. Ini satu lagi, saya bukan nak mengarut. Saya cuba untuk memberi penjelasan, memberi pencerahan apa yang tak betul. Selalunya memang kalau saya lihat wall saya ni, saya bermula dengan apa yang tak betul dulu. Kalau boleh kita santuni, kalau boleh kita perbaiki. Ini lagi teruk ni. Ini betul-betul mengarut ni. Memang mengarut kepada Kementerian Pendidikan Malaysia digesa supaya menghentikan amalan pemeriksaan haid untuk anak-anak gadis. Malahan 2 bekas menteri, iaitu Tan Sri Rafidah Aziz dan Dato' Azrina Osman Said meluahkan rasa marah dan terkejutnya kerana adanya amalan pemeriksaan haid terhadap pelajar-pelajar khususnya di institusi pengajian berasrama penuh. Kerana kata tindakan ini amat menjijikkan dan melanggar privasi seseorang. Tak ada agama yang membenarkan tindakan ini. Jadi Kementerian Pendidikan Malaysia mesti hentikan amalan mengarut itu dan nyatakan dengan jelas bagaimana pihak sekolah perlu melayan pelajar-pelajar wanita termasuk di sekolah berasrama penuh. Itu kata Rafidah Aziz dalam Malaysia Kini. Jadi mantan Ketua Wanita UMNO itu lagi katanya tidak ada sebarang alasan bagi mana-mana pihak untuk melanggar hak privasi seseorang sehingga sedemikian rupa. Macam manalah nak dibedik pula benda Allah tu buat apa? Kita tak boleh biarkan persekitaran sekolah menjadi seakan situasi diktator dengan adanya peraturan yang melampau, kata Rafidah. Kemudian menurut Azrina pula, dia kata beliau selaku sebagai timbalan speaker Dewan Rakyat, beliau sendiri tidak dapat menahan kemarahan dengan laporan berkenaan dan menyifatkan sebagai suatu pencabulan terhadap hak seseorang. Ini adalah dasar polis moral katanya dan agama yang bercanggah dengan hak asasi manusia. Jadi dia kata saya sendiri akan mengalami rasa trauma seumur hidup bila melihat keadaan begini. Sebab Malaysia Kini mendedahkan wujudnya amalan memeriksa pelajar perempuan sama ada mereka benar-benar mengalami haid untuk mendapat pelepasan daripada melakukan solat atau ibadat lain. Dia tak nak solat itu, Allah ya Tuhanku, itu masalah dia lah. Betul kita mau mendisiplinkan pelajar-pelajar perempuan kita, tapi bukan itu caranya. Kalau anak-anak kita beritahu, saya cikgu, saya minta maaf, saya datang bulan. Takkan dia selak kain nak dicek satu persatu. Takkan nak dia tengok ada lampin. Kalau pelajar nanti ambil lampin tu dengan darah-darah balik ke muka, macam mana pula? Ini Samsul Siam, budak kaki spam sudah masuk. Tak apalah mereka nak masuklah, saya tak kisah. Tapi saya memperjuangkan hak mereka. Jadi malah ada je pelajar mendakwa mereka diraba di bahagian alat sulit untuk mengetahui sama ada mereka memakai tuala wanita atau sebaliknya. Nak buat apa ni cikgu-cikgu? Sudahlah. Jangan kita benda-benda yang rigid begini. Saya melihat keadaan amat tidak bertamadun lah kita ni. Anak-anak kita di sekolah, kalau sampai waktunya dia dah haid, dia tak boleh ada haid. Jadi takkanlah dia belik satu persatu. Lepas tu ada pula yang meraba dan sebagainya. Saudara Zani Kamal Zainan, saya tak mau visi. Pertama saya tak tahu Zani. Saya tak tahu macam mana nak visi. Sebab saya ni student A, saya dah tua. Saya bagi tahu awal. Setara nak provoke saya pun provoke lah. Yang kedua, saya fikir buat apa saya nak visi. Untuk apa? Saudara bagi pencerahan, saya jawab. Visi-visi ni itu saya tak tahu. Live saya, depan saya ada telefon saya ni, saya on. Kadang-kadang kena hack. Kalau kena hack, saya terus bercakap juga. Jadi bagi saya, kalau anda nak visi, nak menunjukkan bahawa anda hebat, itu urusan anda. Saudara Zalmi Kamal Zainon, kalau anda hebat, bukalah live sendiri. Berdebat. Tak ada masalah. Ini nak buat visi-visi buat apa? Masuk, kenapa tak ada visi, kenapa tak ada visi. Jadi, tak ada satu pun yang betul lah kita ni. Tak apalah, it's okay. Bagi saya, saudara boleh minta.
Ni sini saya dapat pula kiriman, dia kata daripada Wan Julia. Ni sebab saya kata saya tak perlu visi. Hantar, saya akan baca. Kalau saya tengok isunya baik, kita sama-sama berbincang, pencerahan, waktu santai kita ini. Ini tentang Wan Julia. Dia hantar saya, dia kata banyak pemimpin UMNO yang dalam kabinet ni perlu dibagi ubat tidur je katanya. Sebab mereka sekali sedang tenat, sakit jiwa dan tak boleh dipercayai lagi tindakan mereka. Jadi saudara macam mana? Saya tegur pemimpin UMNO, pemimpin saya juga. Apa yang diutarakan oleh Wan Julia tu ada kebenaran. Sebab dia kata banyak pemimpin UMNO yang dalam kabinet ni katanya elok bagi buat tidur je, suruh tidur lena je. Kedai dan pasar raya tiada penjarakan sosial. Tapi kenapa solat dalam masjid masih dikekalkan dengan penjarakan sosial? Jadi dia kata dia amat bersetuju dengan pandangan Ustaz Kasim Alias. Beberapa orang penceramah agama. Kerana sudah sampai masanya kita kembali pada Al-Quran dan hadis dalam menangani isu COVID-19. Segala SOP yang ada hari ini, cadangan dari siapa? Datang dari mana? Jadi ini perlu diperhalusi. Sebagaimana yang dilontarkan oleh Ustaz Kasim Alias dalam beberapa siri ceramahnya. Saya dengar ada kebenaran. Kerana itu para ustazah, penceramah dan agamawan mesti segera mengadakan pertemuan agar kita dapat menyantuni masalah ini yang sudah bergelodak selama lebih 2 tahun. Tak ada penghasilan pun. Perlu ada pertemuan. Baru ingat, kita kena ingat. Baginda Rasulullah SAW ada berpesan, andai kamu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, insya-Allah kamu akan selamat. Kita dah ada. Kenapa tak pegang? Dan baginda Rasulullah mengingatkan. Dia kata bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Dan Al-Quran itu adalah ubat yang terbaik kepada setiap penyakit. Galilah. Kajilah. Jangan kita terlalu obses dengan vaksin dan SOP. Ini lain tak ada. Apakah hanya vaksin itu saja penyelesaiannya? Kita ada. Kita ada. Unjuran baginda Rasulullah SAW. Ada ubat. Jadi situasi sekarang ini ternyata gagal ditangani oleh pimpinan. Malahan pakar-pakar perubatan dunia pun sekarang ni turut bertempur sama sendiri. Mereka meluahkan pandangan. Tapi kenapa kita harus memihak dan mengikut kehendak satu pihak saja? Selalu cuba kalau kita tengok, okeylah WHO, Badan Kesihatan Dunia, WHO. Cuba tengok dia punya logonya ada kepala ular tu. Ular ini adalah dekat dengan syaitan. Jadi sebab itu saya kata, jadi tentang persoalan untuk kita menentang virus coronanya, jadi sepatutnya kita kena kaji balik. Jadi soalnya Pak kata ini Ustaz Kazim Alias, dia kata mai tang ibadah mana? Dalam masjid pun ikut SOP. Kalau kita ni selalunya waktu kita semayang, bila kita solat berjemaah, imam akan cakap, saf, rapatkan saf. Kerana ada dia punya kebaikan. Ada dia punya kalau takkan Allah SWT suruh kita buat begitu. Binari rapatkan saf. Rapatkan saf sehati sejiwa kita menghadap ilahi. Dan dulu saya pernah terbaca dalam kajian sains, bila badan dengan badan bertemu, ada dia punya atom-atom yang berkembang. Itu untuk kebaikan kesihatan. Malahan kalau saudara berada tempat sejuk ataupun terjebak dalam tempat kawasan tu ada salji sebagainya, sejuk dah tak boleh tahan, jadi dua badan itu perlu dirapatkan. Bahawa haba itu adalah untuk memberikan kelegaan kepada kesakitan. Itu keadaannya. Ni siapa pula dah ni? Aduh, siapa pula ni? Zazali, saudara masuklah, buatlah macam mana pun. Saya tak ambil kisahlah. Kenapa live saya dengan Elok Tok Umar tak ada visi? Kena jelaskan pada netizen mengenai Lokman minta maaf pada Tan Sri Anwar Musa. Itu soal lain. Sebab orang melakukan kesilapan. Jadi saudara nak mencari kesilapan orang buat apa? Datuk Lokman pun dah minta maaf dah, dia kata. Tapi apa yang dilontarkan oleh Datuk Lokman Adam benar. Sebab dia terima kiriman itu dalam WhatsApp. Jadi WhatsApp itu masuk dalam wall dan segala kesilapan. Okeylah. Apa ada masalahnya? Aduh, saudara ni. Saudara nak negak benar masalah apa? Buat live sendirilah saudara. Saya takkan usir saudara. Saya takkan usir saudara. Saudara bolehlah cakap apa. Saya sekarang ni tengah memberi pencerahan tentang COVID-19 ni, tentang kita, Islam kita ni. Jadi sebab itu, kita mintalah supaya Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak erat agama Islam, kita nak bertanya ni,
Soal bila kita solat berjemaah tu, apakah itu cara Islam? Diasing-asingkan. Malahan saya ada dengar juga beberapa agamawan yang menentang cara begitu. Ini adalah cubaan dan ujian kepada hamba-hambanya yang beriman. Jangan sampai kita lupa dengan permainan puak-puak Yahudi dan kufar untuk menjauhkan kita dari agama kita. Kerana dah hampir 2 tahun kita disuapkan dengan SOP dari WHO yang belum mendatangkan sedikit kesan pun kepada umat manusia. Bahkan kita menjauhkan anak-anak muda dari mendekati rumah ibadah, terutama hari Jumaat. Sangat terkesan dalam hal ini. Terus terang saya katakan, hari ini pun saya tak dapat lagi untuk menunaikan solat Jumaat di kawasan saya. Masjid ditutup. Jadi janganlah kita berpegang dengan satu hadis saja. Kerana banyak lagi hadis-hadis yang lain untuk kita jadikan pegangan dan panduan dalam masalah ini. Jadi maaflah, dia kata hanya sekadar pandangan saja. Kita perlu ingat saja, ya. Cuba saya fikir mendalam. Sebab tu Pak Zali pun cuba dengar elok-elok. Ya. Perlu diingat kembali tragedi Palu di Sulawesi. Pertama, pusat pelacuran terbesar di Sulawesi di kawasan Tondo. Rata di badai tsunami. Ladies Night. Itu pantai Talis. Hanya tinggal mayat bergelimpangan dalam keadaan berbogil dan telanjang. Hotel 5 bintang di Grand Mall dan pusat karaoke roboh digegar gempa bumi. Pusat perjudian, pelacuran, tempat perempuan simpanan, pesta dadah ditelan bumi dan penuh lumpur. Sedangkan masjid kecil, itu pusat dakwah di Jalan Bangga, usahakan roboh. Jam dinding pun tidak jatuh. Pondok-pondok pengajian dan ma'at tafiz, tempat menghafal kalam-kalam Allah, tegak berdiri tiada apa-apa. Bahkan masjid terapung di tempat tsunami, tempat orang singgah solat ketika masuki bandar Palu, tetap teguh berdiri, tidak bergerak walaupun seinci pun. Padahal di sekitarnya Jambatan Kuning, mall dan taman-taman serta deretan kedai sekeliling hancur lebur. Nikmat Tuhan kamu manakah lagi yang kamu nak nafikan? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukassiban. Masihkah kamu tidak mau mengakui adanya Allah? Kerana itu saya kata, kita abaikanlah segala apa yang dianjurkan oleh Dajjal ni. Ya saudara, jadi ini sekadar pencerahan saya yang saya dapat. Apa yang dilontarkan oleh Ustaz Kazim Al-Asad ada kebenaran. Dah 2 tahun dah kita ni berhadapan. Jadi kita tak mau kembali pada ini cara perawatan Islam. Bukan tak ada. Kita ada Habatul Saudah. Habatul Saudah ni Kemaman tu pusat jamu Kemaman dia banyak. Dia air Habatul Saudah. Habatul Saudah ini mengikut fahaman saya, setengah orang kata tak betul. Saya percaya, saya yakin. Kerana baginda Rasulullah menyatakan tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan dengan Habatul Saudah, melainkan mati. Jadi keadaan begitu perlulah kita ingat. Jadi sekarang ni kita tengok menteri kata, menteri pertanian, sahabat saya Ronald Kennedy. Saya pun terkejut juga bila dah jadi menteri penuh ni, berubah dulu masa timbalan speaker Dewan Rakyat tu, baik juga pemikirannya. Dia kata kenaikan harga makanan ternakan di pasaran antarabangsa menyebabkan peternak ayam berdepan dengan kos tinggi bagi mendapatkan bekalan. Jadi dia kata kenaikan harga itu di luar kawalan kerajaan kerana harga makanan ternakan seperti jagung dan kacang soya semakin meningkat di pasaran dunia. Kerana itulah merupakan komponen penting dalam peternakan dan ia memberi kesan kepada peternak. Di sini yang saya selalu menyatakan bahawa menteri ada dikri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna juga ada dikri. Menteri Pertanian ada dikrinya. Boleh dikeluarkan sebahagian daripada wang daripada kantung khazanah negara untuk memberi subsidi. Jangan kita leburkan pada subsidi yang bukan-bukan hanya untuk COVID saja sampai 16 bilion. Apalah salahnya? Bantu supaya peternak-peternak tempatan. Ini keadaan sebenarnya saya nak bagi tahu bahawa sebab itu yang Sabah malam saya memberi pencerahan. Kadang-kadang menteri ini bagi kenyataan yang kita kadang-kadang mengarut. Dia punya kuasa. Dia tak tahu menggunakan kuasa. If you are in power, make sure you are powerful. Otherwise, you are damn bloody fool. Anda punya kuasa. Kuasa dikri sebagai menteri.
boleh minta daripada khazanah, boleh tanya pada Kementerian Kewangan. Ni saya minta peruntukan untuk pembelian subsidizing untuk peternak-peternak. Nak beli jagung ke apa semua tinggi dari luar. Okey, berapa banyak sangat? Takkan sampai 500 juta? Tak ada. Tinggi-tinggi pun 5-6 juta. Okey, bagilah subsidi itu. Bukan beri sepenuhnya. Kalau dulu harga dedak ayam itu mungkin RM10 1 kilo, sekarang dah naik RM13. Kerajaan tampung yang RM3 tu. Takkan RM3 itu boleh sampai 5-6 bilion. Jadi dengan adanya kekal, harga itu kekal. Jadi penternak ayam dapat bekalan makanan untuk ayam-ayamnya dalam harga yang kekal. Ini kerja menteri. You have a power, anda mempunyai dekri. Laksanakanlah tugas. Kalau menteri tak tahu dekri yang dia ada, menteri lah, berhentilah saja sejak saya. Itu keadaannya. Jadi bagi saya, dalam kenyataan, bolehlah buat kenyataan begitu, keadaan begini. Tapi akhirnya kita melihat, saya tengok, saya tak nampak lah keadaannya. Kalau itu yang cuba dilontarkan, tujuan apa? Supaya rakyat sabar. Rakyat dah tak boleh nak sabar. Rakyat tak boleh tak menahan amarah lagi. Teruk sekarang ni. Saudara kena ingat, ini tidak. Dan ini gunakan ordinan darurat yang telah diwartakan sejak darurat bermula. Kita dengar ya, sejak ordinan darurat telah diwartakan, senarai ordinan yang diwartakan sejak darurat bermula, satu, menaikkan saman SOP. Ini bukan untuk kebaikan rakyat. Ini dengan harga saman sampai 10,000 dendanya. Ini menjeruk rakyat. Kemudian naikkan saman berita palsu pula 100,000. Kemudian kita gantung akta kewangan supaya kerajaan boleh belanja dan pinjam sesuka hati dia. Dan pindah akta kuan KWN, Kumpulan Wang Amanah Negara, supaya kerajaan boleh koreklah tabung-tabung masa untuk tabung kuan ini tabung masa depan negara sebenarnya. Macam kita kat rumah kita lah ada tabung gajah ke tabung ayam tu, ada letak atas almari tinggi tu. Itu untuk simpanan waktu susah. Itu pun nak dipecahkan juga. Apa yang ada nanti? Don Mat, Menteri ini keadaan. Jadi kita Menteri kena ingat, gunakan kuasa darurat itu untuk ordinan yang untuk baik. Arahkan bank, beri lanjutan moratorium. Gunakan kuasa darurat ini supaya harga barang terkawal. Gunakan akta darurat ini supaya apa saja masalah rakyat dirungkai. Bukan guna akta darurat ini untuk kesenangan ataupun untuk kepentingan sesuatu pihak. Saya tengok tadi kenyataan Menteri Kewangan, saya ragu juga, tapi biarlah kalau itu dinyatakan, beliau tentulah sebab beliau berada di anjung kuasa, dia tahulah. Dia kata bahawa tabung kewangan antarabangsa menganjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia untuk tahun 2021 adalah antara yang tertinggi di dunia, itu 6.5%. Saya menang. Apa pengeluaran kita selain daripada minyak dan kelapa sawit? Kilang-kilang semua dah tutup. Logika je mana? Ini Tengku Zafrul kata terdapat pelbagai faktor yang akan menyumbang kepada pencapaian KDNK yang dianjurkan. Katanya termasuklah harga minyak semasa sekitar $60 setung. Harga minyak di pasaran antarabangsa ada turun naiknya. Mungkin musim sejuk, mungkin tempahan tu banyak. Dan hari ini kalau seluruh dunia menghadapi masalah dengan COVID-19 ini, tentulah bekalan minyak itu dia tidak pernah satu ketika dulu minyak ni, saudara-saudara minyak cari pemekal, cari pembeli-pembeli ni, kau simpanlah minyak aku ni, aku bayar upah. Begitu sekali bawa minyak jatuh di bawah $0. Jadi sekarang ni kita bermain dengan unjuran. Jadi Belanjawan 21 iaitu dengan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia permai serta program strategik memperkasa rakyat, ekonomi pemerkasa yang akan membantu kita keluar daripada krisis COVID-19 dan melonjakkan semula ekonomi. Saya menung saya baca tu. Betul ke Tengku Zafrul ni bercakap ni? Dia tak tahulah, kita bersangka baiklah, mudah-mudahan. Sebab dia kata projek infrastruktur berskala besar akan diteruskan bagi pertumbuhan yang dipacu pelaburan seperti sistem transit rapid RTS Johor Bahru Singapura RTS bernilai 3.2 bilion. Sedangkan ini pertikaian dari dulu lagi. Projek laluan rail Pantai Timur ICRL 50 bilion. Transit aliran masa MRT 31 bilion. Transit aliran negara Jendela 75 bilion. Semua memang bilion. Jadi apakah itu merupakan sumbangan kepada KDNK?
Saya tak faham. Mungkin saya bukan pakar ekonomi. Saya kena cakap terang lah. Tapi bagi saya, sepengetahuan saya, bila negara kita ada penghasilan, pengeluaran negara kita. Baru sebut pengeluaran, negara kasar. Kita ekspor minyak kita berapa banyak yang akan dibeli. Minyak kelapa sawit berapa banyak yang akan dipesan oleh negara luar. Getah kita berapa banyak yang akan dia dapat jual. All the commodities. Koko kita lah, segala rempah ratus yang kita ada, dipesan oleh negara luar. Itu merupakan pertukaran exchange, foreign exchange. Yang setahu saya lah. Tapi kalau nak main sebut bahawa adanya ART lah, ada itu, ada ini, bahawa akan naik ke DNK, ini saya tak faham. Terpulanglah. Saya bukan nak menyanggah. Sedangkan semalam Petronas telah meminjam 3 bilion US. Itu 12.4 bilion. Syarikat petroleum negara meminjam dalam bentuk sukuk. Itu jangka panjang, menjadi kepanjang 40 tahun. Walaupun harga minyak dunia Brent telah memulih ke lebih $65 setung. Kita kena ingat bahawa kita tak boleh berdasarkan pada brand, sebab minyak kita bukanlah minyak daripada brand North Sea. Minyak kita adalah light sweet. Saya bersyukur pada Tuhan, saya bersyukur pada Allah, saya berkesempatan rapat dengan Yang Berhormat Menteri Tengku Razali. Beliau menjelaskan pada saya bahawa minyak yang kita ada adalah minyak dari jenis light sweet, bukan brand North Sea. Harganya lebih tinggi, tapi itu pun terpulang kepada pasaran. Yang kedua, kita punya gas. Gas inilah paling banyak yang kita ada di bawah dalam perairan, dalam bumi kita ini. Jadi kalau kata bergantungan kepada minyak saja, ini dah tak betul ni. Saja kerana pinjaman Petronas pun terpaksa meminjam. Dulu Petronas tak pernah meminjam. Ini keadaannya. Sekarang ni, hari ni tadi petang tadi, tengah-tengah nak tunggu buka puasa, saya pun membaca satu tulisan. Ini persoalan yang dibangkitkan oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Utama Haji Muhammad Haji Hassan. Dia mengatakan bahawa tindakan Kerajaan Perikatan Nasional PN menggunakan peraturan darurat untuk menggunakan kumpulan wang amanah negara bagi vaksin dan perbelanjaan yang berkaitan dengannya adalah sangat membimbangkan. Jadi Timbalan Presiden UMNO tu mengatakan tindakan tersebut sangat menggusarkan dan ia memperlihatkan kerentanan kemampuan kerajaan dalam mengurus krisis COVID. Dalam belanjawan 2021, 3 bilion telah diperuntukkan untuk vaksinasi 83%. Waktu pembentangan di Parlimen bulan November dulu, kerajaan menyatakan bahawa minta peruntukan dan diluluskan iaitu sejumlah 3 bilion ringgit. 3 bilion ringgit ini adalah diperuntukkan untuk vaksinasi 83% rakyat Malaysia. Tapi sehingga saat ini tidak ada penjelasan dan pendedahan yang terperinci, kata Tok Mat, tentang bagaimana anggaran itu dibelanja atau diuruskan. Dalam sebulan yang lalu, peruntukan untuk program imunisasi COVID nasional ini ditambah menjadi 5 bilion. 3 bilion naik 5 bilion. Tujuannya untuk mempercepatkan sasaran memvaksinkan 80% penduduk menjelang Disember dan bukannya Februari 2022 seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri. Jadi sekarang ni mengapa secara tiba-tiba kerajaan sekarang memerlukan dana daripada KUAN, KWN, kumpulan wang amanah negara ditubuhkan 30 tahun dulu untuk kepentingan generasi masa depan, memandangkan sumber semula jadi yang negara semakin menyusut. Jadi oleh kerana ini adalah berkepentingan nasional, maka seharusnya ia dibincang dan dipertimbangkan secara menyeluruh oleh semua pihak dengan disertakan ketelusan yang tinggi. Jadi kata Tok Mat, setakat ini tidak ada perbincangan antara anggota pentadbiran kerajaan dengan wakil rakyat untuk memastikan kewujudan proses semak dan imbang. Bahkan tidak ada ruang untuk jawatan kuasa pilihan Parlimen memastikan ketelusan serta kebertanggungjawapan memandangkan Parlimen masih digantung. Jadi persoalan yang dilontar oleh Tok Mat, wajarkah Kerajaan Perikatan Nasional mempertaruhkan kesejahteraan generasi yang akan datang serta kelangsungan masa depan mereka tanpa meneroka pilihan lain terlebih dahulu? Jadi kita sebenarnya masih boleh mempertimbangkan untuk menawarkan vaksinasi percuma, khususnya kepada mereka yang tidak mampu. Bagi yang berkemampuan pula, mereka boleh membayar mengikut kadar harga pasaran. Jadi mungkin sesi inilah pilihan terbaik, tapi ia pasti lebih baik dari memperjudikan masa depan generasi yang akan datang. Jadi Tok Mat pun tak setuju.
Semalam saya dah katakan, ya Muhammad Mulya Tengku Razali pun mengatakan ini bahaya apabila wang daripada KWN disentuh untuk tujuan tertentu. Datuk Seri Najib juga menyatakan yang sama. Hari ini Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Hassan. Jangan lupa mereka-mereka ini adalah orang dan pakar dalam bahagian ekonomi. Kalau sekadar Khairi Jamaluddin nak berhujah dengan 3 orang ni, saya ingat ke laut lah Khairi Jamaluddin. Sebab ini kononnya saya tak tahu lah pemahaman saya. Mungkin saya silap. Saudara Bandeta Van, PN ni cekap je bidun-bidun. Tak, bagi saya lah bahawa apa yang dinyatakan, kepahaman kita bahawa nak diambil wang daripada Kuan ini sejumlah 16 bilion untuk pembelian vaksin dan menyelesaikan masalah COVID-19. Jadi kita hairan sebab peruntukan dah diberi macam kata Tok Mat. Dalam parlimen tu bajet dah bagi 3 bilion. Kemudian awal tahun minta lagi tambahan 5 bilion. Dan sekarang minta pula 16 bilion. Berapa banyak nak habis dah. Sedangkan Ustaz Kazim Alias kata, baliklah semula mengikut ajaran Islam. Kita ada ubatnya. Panggil pakar-pakar dalam bidang agama Islam, bidang bahasa, apa semua. Kaji, gali apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang terbaik. Nah ini, saudara. Lepas tu saya hari ni saya senyum, ketawa. Tak apalah, kita berlapang dada untuk saya pencerahan, saudara. Cuma saya tengok sekarang ni, apabila Merdeka Center, hari ni masuk dalam wall, saya tengok dalam tu, saya kata, Allah, tak habis-habis kerja nak membodi. Merdeka Center dia kata populariti Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin kekal dengan tahap sokongan 67%. Kalau dah kekal mempunyai 67% sokongan, buatlah pilihan raya. Apa yang takut sangat? Jadi kenapa nak dipusingkan fikir rakyat? Proses itu katanya meningkat dari kajian terdahulu yang dijalankan pada awal tahun ini yang merekodkan kadar sokongan 63%. Menurut Badan itu dalam kenyataan mengenai dapatan barunya. Kajian itu mendapati Tan Sri Muhyiddin meraih sokongan paling besar dari pengundi Melayu sebanyak 83%, 60% dari pengundi India dan paling lemah 30% dari pengundi Cina. Jadi menurut Merdeka Center, lebih ramai berpendapat negara bergerak ke arah yang betul. Betul ke mana ni? Duk pinjam sana, pinjam sini tu betul ke? Betul ke? Kalau hidup berhutang, meminjam, ni betul ke tindakan? Perkenaan wang daripada Kuan diambil, wang daripada khazanah digunakan berbelanja, tak ada semak dan imbang. Betul ke? Saya tak tahulah, ini dapatan dia kata. Sebab saya kata tahu. Kadang-kadang mereka ni nak memboleh tak tahu perkara. Tak tentu arah. Sebab itu, saya tengok, sebelum saya nak bagi topik kita sebenarnya, saya tengok Den Omar. Den Omar dia kirim kat saya sebentar tadi. Sekitar dalam pukul 8.30 malam tadi. Saya tengok situ 8.30. Saya waktu tu tengah solat lah. Dan Den Omar dia kata, Datuk, rakyat Marahin dan akar umbi UMNO mahukan Presiden Parti lunaskan mandat yang telah diberi pada PAU. Janganlah Presiden membuat keputusan flip-flop dan bermain dengan masa. Rakyat Marahin dan akar umbi UMNO dah cukup menderita hidup mereka. Jadi mana letaknya populariti itu? Dia kata bubarkan parlimen dan carilah masa yang sesuai untuk PRU 15. Serahkan kembali hak kepada rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan kerajaan yang akan mentadbir negara selepas ini. Cukup-cukuplah katanya rakyat dah benci dan meluat dengan permainan politik wakil-wakil rakyat. Ini catatan daripada saudara Den Omar yang masuk dalam wall saya sebentar tadi. Kemudian saudara Walid dia kata UMNO ni vokal tapi masih di sisi PN. Apa kena UMNO sebenarnya Datuk? Cuba kita melabur secara terus terang. Saya nak kata macam mana, itulah keadaannya. Wakil rakyat ni memanglah dia berada dengan PN. Bagi dia, dia sedar. Dia peduli apa soal rakyat. Kemudian Gagak Dirima kata, UMNO tak ada, masih sokong PN. Sayang nak letak jawatan menteri. Jadi akhirnya orang melihat bahawa seolah UMNO ni pemimpinnya dayus. Sekarang UMNO bukan lagi untuk rakyat tapi untuk tembuluk MP-MP dan adun-adun UMNO. Dan yang terbaru seorang wakil rakyat daripada Perak dihantar ke wall saya malam tadi. Sempat saya call dia, saya kata janganlah kata begitu sekali pada UMNO saya ni. Setara bukan daripada parti UMNO tapi kalau saya usik UMNO saya akan menjawab kata. Tapi dia kata cuba you fikirkanlah dia kata. UMNO ni sebenarnya dia tak berani untuk mufarakah lagi.
Jadi asyik duk main test market katanya. Walau bagaimanapun katanya, ini pada penghayatan mereka, UMNO akan ditalkinkan sebelum mentalkinkan bersatu. Sebab di Perak dapatannya sekarang ini mereka sedang berusaha gigih untuk melebarkan sayap PBBM. Itu dapatan beliau. Sebab itu saya agak lega. Pagi tadi saya tengok kabarnya Duli Yang Maha Tuan Agong telah pun berkenan untuk mengizinkan jawatan kuasa menamatkan darurat dan membuka semula parlimen untuk menghadap ke bawah Duli Baginda. Jadi UMNO tentu menanti dengan penuh debaran. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa ini akan mempengaruhi Majlis Tinggi UMNO yang akan bersidang pada 25 bulan nanti. Saya apabila tuanku dah bersetuju untuk, cuma tarikhnya bila tak tahu. Saya rasa pandangan saya mungkin istana nak dengar apa keputusan Majlis Tinggi UMNO. Kalau Majlis Tinggi UMNO menarik sokongan enough is enough, maka tuanku pun ada hujah-hujahannya. Jadi sebab itu baginda dah bersetuju. Sebab malahan sebab itu ini usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim yang untuk mencabar keputusan kabinet dalam menasihati Duli Yang Maha Tuan Agong memproklamasikan keputusan darurat menemui kegagalan. Dah habis dah. Bawa Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan ditolak. Jadi dalam keadaan sekarang ini kita sudah wujud 1000 persoalan. Bagaimana kedudukan politik negara? Mungkinkah bakal tercema jajaran baru politik negara? Setara sila hayati satu persatu bila saya selitkan sesuatu tu, dengar baik-baik. Apakah mungkin ada jajaran baru dalam politik negara? Sebab ini surat yang dihantar dari istana kepada Datuk Khalid Samad bahawa Duli Yang Maha Tuan Agong bersedia untuk menerima sekretariat yang mahu supaya darurat ini dihentikan dan parlimen bersidang untuk menghadap. Cuma tarikhnya belum disediakan. Saya melihat tarikh itu bahawa ini tentulah akan berkisar kepada Majlis Tinggi UMNO yang akan bersidang 2 hari lagi. Jadi dapatan tuanku tengok, sebab suka tak suka dalam Kerajaan Perikatan Nasional, UMNO mempunyai kerusi yang paling besar. Wakil-wakil rakyat daripada UMNO ada 42 orang. Dan Barisan Nasional 3 daripada Barisan Nasional, iaitu 4 daripada MCA, 1 MIC dan 1 daripada PBRS. Sebab itu keputusan mesyuarat Majlis Tinggi UMNO 25 bulan ini amat penting. Sebab itu kita minta supaya Datuk Seri Presiden jangan berdalih-dalih, jangan bertolong-tolong, kena laksanakan. Sebab ini pandangan daripada saudara Muhammad Azmi. Dia kata UMNO sebagai anchor, dia bukan lagi sebagai kingmaker. Anchor inilah yang teguh belakang. Maka tiba masanya untuk UMNO melabuhkan sahur kapal di mana juraganya tengah menghanyutkan lebih jauh lagi tanpa arah tuju. Jadi sekarang ni macam negara kita ni sebagai sebuah bahtera. So is a time. Kita tengok dah tersasar sana, box sini tak kena, box sini tak. Di depan tu tsunami dah menunggu. Di depan tu angin cabaran begitu menerpa. Jadi UMNO sebagai anchor, labuhkan sebenarnya sahur. Tunggu dulu. Getihnya tarik sokongan. Itu pandangan daripada Saudara Muhammad Azmi. Ni orang bijak ni kalau dia bagi pandangan tu sedikit-sedikit, bukan dia bagi pandangan terus begitu saja secara sembrono. Dia memberi berkias ya. Sebab apa sekarang ni saya melihat tulisan Saudara Zam Yahya pun bagus juga. Tapi saya kesulitan waktu untuk baca. Cuma apa yang saya lihat sekarang ini, kita harus menyantuni diri kita, jangan kita salahkan istana. Duli Yang Maha Mulia dan Tuan Agong sudah berlapang dada, sudah menetapkan mahu untuk bertemu, panggil, menitahkan supaya semua jawatan kuasa ini menghadap, nak bincang hala tuju negara. Sebab dalam keadaan sekarang ini negara memang tenat. Kita harus menerima hakikat negara sekarang ini tenat. Sebab itu pandangan daripada Saudara Zainal Azhad, dia kata jika UMNO dapat meyakinkan rakyat dengan memasukkan dalam manifestonya sekiranya dapat majoriti, kerajaan pimpinannya akan membebaskan agensi
penguatkuasaan seperti PDRM, SPRM, Program Negara, Kehakiman, SPR, maka majoriti rakyat insya-Allah pasti akan mengundi Barisan Nasional. Di samping itu katanya Barisan Nasional perlu memberi penguasaan penuh kepada Majlis Raja-Raja di bawah kelolaan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong. Kembalikan kuasa pada Agong ke atas agensi berkenaan. Ya, rakyat mahu lihat kuasa penuh diberikan kepada Majlis Raja-Raja yang bersikap berkecuali dari bidang politik. Usahakanlah agar percadangan ini sampai ke pihak tertinggi UMNO Barisan Nasional. Ini pandangan daripada saudara Zainul Azhar. Benar. Jadi dalam keadaan begini kita mengharapkan untuk masa mendatang ini bahawa pola ataupun unjuran politik negara kita ini akan melalui perubahan yang lebih ketara lagi. Dan kita sudah tidak mahu lagi wujudnya politicking ataupun percaturan politik, pemimpin-pemimpin politik lain tak ada melontarkan kata-kata klise, kata-kata yang penuh dengan retorika. Mereka ini pembohong. Kalau mereka mengatakan berjuang untuk rakyat, untuk agama, untuk bangsa, pembohong. Sebab terbukti sekarang ini, bila mereka berada dalam kerajaan, apa yang mereka lakukan? Selama ini, mereka mengatakan, kita berjuang untuk Islam. Apa jadi? Judi bertambah lagi. Kita berjuang untuk Islam. Apa jadi? Apa yang telah berlaku sekarang ini? Kita dapat lihat. Dan mereka yang mengatakan, demi agama, bangsa, hebat. Tapi hari ini, bangsa mana yang terkesan? Macam saya katakan, orang Melayu nak meniaga dekat gerai pun kena buang dia punya tungtung perniagaan. Ini keadaannya. Saya melihat bahawa pimpinan negara hari ini lebih banyak berbohong pada rakyat. Mereka melontarkan kata-kata penuh retorika. Kita perlu untuk mewujudkan satu sistem politik yang baru supaya rakyat benar-benar dapat melaksanakan suara rakyat, kuasa keramat. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersahur dan selamat berpuasa. Ingat saudara, kita tinggal lebih kurang dalam 2 minggu saja lagi. Bersamalah kita mengangkat tangan kepada Allah SWT agar bumi tercinta ini sentiasa terpelihara dan kita, warga cinta damai, menyantuni apa sahaja untuk kebaikan rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.